Sampailah dekat tempat tadi, Khalid dapati ada sekumpulan manusia yang sedang berada di keliling runtuhan bangunan dan pokok-pokok yang ditebang. Dan bila mereka nampak tentera Khalid datang, berlari balik mereka naik atas bukit-bukit ni. Bila mereka lari naik atas bukit-bukit ni, maka menjerit ramai-ramai, Ya Uzza, Ya Uzza, Ya Uzza, Ya Uzza. Sehingga mana muncul, kata Khalid ibn al-Walid yang diceritakan dalam riwayat ni, muncul satu lembaga wanita berambut panjang yang telah menutup seluruh badan dia, yang mengambil tanah dan tabur atas kepala dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hakikatnya Allah yang himpun dengan kita, yang bagi hidayat kepada kita, yang bagi taufik untuk kita menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Dalam keadaan tak ada seorang pun di kalangan kita tahu berapa sisa baki yang ada sebelum kita balik mati bertemu dengan Allah. Pasti dan pasti tak ada siapa akan hidup sampai bila-bila. Pasti dan pasti kita akan mati tiba-tiba. Tak ada siapa boleh rancang nak mati bila. Kerana rahsia kematian ni milik Allah Subhanahu wa taala. Hakikat penyempurnaan takdir dalam mengutip pahala ataupun dosa, itu pilihan kita. Sebab tu Allah firman dalam surah Al-Insan, mula-mula sekali, sebelum kita masuk pada kisah yang kita nak baca pada hari ni. Siapa yang bawa kitab, tak silap saya 92. Betul? Ustaz Nazrin sambung, Masya Allah. Dia, Alhamdulillah, walaupun kuliah saya tak main, kitab jalan. Lega sikit. Dia ada setengah tempat tu saya kuliah tak main, kitab tak berjalan. Daripada 2012 sampai lah tak habis-habis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, peringatan daripada ayat pertama surah Al-Insan. Allah sebut apa? Allah meletakkan satu persoalan untuk kita semua fikir. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bukankah telah datang waktu daripada masa, wahai manusia, kamu dulu tak ada pun untuk disebutkan. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami yang menciptakan kalian wahai manusia, min
nutfah, daripada air yang bercampur, yang hina, yang tak ada nilai sikit pun. Yang mazhab pun ikhtilaf apa dia hukum kita asal. Mazhab Syafi'i kata air mani tak najis. Mazhab Hanafi kata air mani najis. Asal kita pun ikhtilaf najis ke tak najis. Amsyajin nabtali, tujuan, makna, maksud kelahiran penciptaan kamu semua atas muka bumi ialah ujian. Tujuan masa yang pendek Allah hidupkan kita ujian. Faja'alnahu sami'an basira, supaya kita dapat menyempurnakan ujian ni. Allah bagi hint ni, dua benda ni. Apa dia? Yang pertama, telinga, dengar. Sebab tu Nabi diutuskan sebagai peringatan untuk kita dengar wahyu-wahyu. Kita cuma boleh dengar Quran. Quran dah sempurna dah, 6,236 ayat sempurna dah, 114 surah sempurna dah. Tuan-tuan, kita boleh imagine macam mana perjuangan orang dulu, tapi Allah tak gambarkan depan kita. Kita cuma baca dan dengar. Sami' basir, Allah bagi yang kedua, melihat. Kita tengok bagaimana keadaan perjalanan susah payah perjuangan Nabi dan para anbiya alaihi wassalatu wassalam dulu. Kerana orang yang cerdik, yang akan melangkah dengan bijak esok bila dia tengok macam mana orang dulu melangkah. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah, kita duduk dalam pengajian sirah. Kenapa? Kita nak tengok sahabat melangkah macam mana, sahabat hidup macam mana, mereka ittiba' sunnah macam mana, mereka hidup bersama Nabi macam mana, setelah wafat Nabi macam mana kehidupan mereka dengan pegangan bekalan yang disiapkan kepada mereka oleh Nabi macam mana. Tuan-tuan, sebab tu kita usaha untuk kenal satu persatu para sahabat. Walaupun bila kita baca kitab ni, insya-Allah lah, kalau ada kitab dengan kita, hari ni kita lupa, kita boleh tengok balik. Dan sahabat-sahabat ni ramai, kita nak ingat satu persatu. Ketika Hajjatul Wida', ikhtilaf di kalangan ulama berapa jumlah mereka masa haji dengan Nabi. Sebahagian kata 114, sebahagian riwayat kata 114,000, ada kata 124,000, ada kata 144,000. Hak ni kuota haji zaman Nabi. Kuota haji zaman ni Malaysia saja 31,600. Kuota Malaysia saja. Sebab kita ada lebih kurang 32 juta rakyat. Jadi 10% tu lah dia, kuotanya sikit lah. Agak-agak Indonesia berapa? Dah 10% lah Indonesia berapa? 1 juta rakyat dia. Tuan-tuan bayangkan, yang hadir menyempurnakan haji setiap tahun lebih kurang 2 juta orang yang berdaftar. Yang tak berdaftar, tuan-tuan turun tengok. Bila kita pergi Mekah musim haji, kita tengok ini 2 juta ke macam ni? Dah mungkin 4 juta. Sebab apa? Hak yang tak daftar pun ramai juga. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW bukan hanya menyempurnakan haji bersama dengan sahabat, bahkan Nabi mempersiapkan sahabat untuk maksud kehidupan sebagai bekalan sebelum Nabi meninggalkan mereka. Hari yang paling sedih di kalangan para sahabat, yang menyebabkan terduduk menangis Abu Bakar, yang sahabat lain lambat sikit nak faham bila ayat Al-Quran turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian, kata Allah, agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmat aku pada kalian. Wa raditu lakumul Islam dina, aku redha hanya Islam agama kalian. Tuan-tuan, itu pada tanggal 9 Zulhijjah, lepas waktu zuhur pada tahun ke-10 Hijrah, ayat ni turun. Maknanya dah hampir 20 tahun perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan di antara 20 tahun sebelum ayat sempurna ni turun? Mujahadah yang dilalui cukup payah. Salah seorang yang melalui mujahadah ialah orang yang kita nak baca kisah dia malam ni. Nama beliau ialah Sayyidina Hisham bin Aus
bin Wail Al-Shahmi, dan beliau merupakan saudara kandung kepada Sayyidina Amru bin Al-As bin Wail radhiyallahu ta'ala anhu. Mungkin bila saya sebut Hisham bin As ni tak biasa orang dengar. Tapi kalau kita sebut orang yang biasa duk dengar sirah, kalau sebut Amru Al-As, Amru Al-As, Amru Al-As, semua orang kenal Amru Al-As. Betapa awal dia ni menentang Nabi dan akhir dialah orang yang membela Nabi. Tapi lambat masuk Islam. Bila dia masuk Islam, sama-sama Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn Al-Walid masuk Islam bila? Lambat. 1 Safar 8 Hijrah. Tanggal 1 Safar tahun ke-8 Hijrah, Amru Al-As dengan Khalid bin Walid masuk Islam. Siapa dia Amru Al-As? Abang kepada Hisham Al-As yang kita nak baca malam ni. Amru Al-As radhiyallahu anhu, Umar kata tidaklah layak Amru berjalan di atas muka bumi melainkan sebagai pemimpin. Sifat kepemimpinan yang luar biasa yang ada pada Amru Al-As. Dia ni otak dia berjalan laju, tapi kadang-kadang kerisauan, kehilangan kedudukan, pangkat yang ada pada masa itu menyebabkan dia tolak agama ni dan lambat sikit dapat hidayah. Tapi adik dia bukan. Mengenai Hisham, Rasulullah SAW pernah memujinya dengan sabda baginda Nabi SAW. 2 orang daripada keturunan Al-As adalah mukmin, iaitu Amru dan Hisham. 2 beradik yang cukup hebat, tapi perjalanan sirah yang berbeza, keadaan kerisauan agama yang pada awalnya tak sama, tetapi akhirnya dua-dua menjadi pembela. Sayyidina Hisham bin As telah lama memeluk Islam. Dia termasuk sahabat yang memeluk Islam pada peringkat awal di kota Mekah. Dia berhijrah menuju ke Habsyah, kemudian kembali semula ke Mekah. Ketika beliau diberitakan tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, kemudian dia ingin menyertai hijrahnya Rasulullah SAW berserta para sahabat ini, namun ayah dan keluarganya di Mekah mengurungnya. Ketika perang Khandaq terjadi, bila perang Khandaq? Tahun ke-5 Hijrah. Bila perang Khandaq terjadi, barulah dia dapat menyusul hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Selama di Madinah, dia menyertai bermacam-macam pertempuran, walaupun usianya jauh lebih muda dibanding abang kandungnya Sayyidina Amru Al-As radhiyallahu anhu. Bapa dia nama Al-As bin Wail. Al-As bin Wail ni semua satu level dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah. Dia antara pembesar-pembesar Quraisy. Kalau ada mesyuarah di dalam Darun Nadwah, macam mana cara nak jatuhkan dakwah Rasulullah, dia di antara golongan yang berada di depan untuk menentang dakwahnya Rasulullah. Siapa dia? Ni Al-As bin Wail, bapa pada Hisham, bapa pada Amru. Manakala Amru, Hisham awal memeluk Islam dengan Nabi. Amru bersama Khalid ibn al-Walid, bersama dengan Safwan bin Umayyah, bersama dengan Ikramah bin Abu Jahal. Ni barisan pemuda, maka tak duduk dalam mesyuarat orang tua-tua ni, mereka akan duduk depan. Kadang-kadang bila ada kerja ataupun benda yang ditujukan pada mereka untuk disempurnakan, barulah mereka bergerak di atas arahan daripada mesyuarat Darun Nadwah. Parlimen zaman tu, tuan-tuan. Nak cerita zaman lah ni, dia macam mana? Dia ni ahli parlimen lah, hak dalam tu, hak yang kalau ni ahli Dewan Undangan Negeri, tuan-tuan. Jadi hak golongan-golongan muda, geng muda ni tunggu apa benda kami nak kena buat. Arahan daripada dalam. Sebab tu bila orang Islam berhijrah ke kota Habsyah, Habsyah ni daripada Mekah sekitar 1432 km. Orang Islam telah diperintahkan oleh Nabi untuk berhijrah tanpa Nabi berhijrah bersama mereka. Keadaan susah, Bilal sedang disiksa, orang-orang Islam sedang dibuat dengan keadaan yang tak sepatutnya. Ramai yang ahli keluarga mereka ditindas,
hamba-hamba mereka dipukul. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, berhijrahlah kalian menuju ke Habsyah. Jadi antara yang ikut berhijrah ke Habsyah ialah Sayyidina Hisham bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Mereka walaupun duduk jauh dengan Nabi SAW, mereka rindu, mereka risau keadaan keselamatan Nabi. Mereka sering kali dengar kalau baliknya orang-orang Habsyah yang datang berdagang kota Mekah. Masa tu kota Mekah ialah center. Kadang-kadang orang yang pergi Mekah ni bukan nak pergi ibadat sangat pun, nak pergi berniaga. Sebab dia tahu orang main umrah, orang main haji, ramai orang berimpun, maka perniagaan menguntungkan. Tijaratun lan tabur. Jadi mereka main ramai-ramai untuk tunaikan. Kadang-kadang main tunaikan umrah, kita nak berniaga ya lebih. Tuan-tuan, saya minta maaf, benda yang sama yang sedang berlaku di zaman sekarang ni. Ada orang yang pergi Mekah, Madinah sebab nampak peluang keduniaan, yang nampak duit boleh menguntungkan, perniagaan di sana menguntungkan. Sebab tu ramai orang yang buat macam-macam. Ada yang scam itu dan scam ini. Tuan-tuan, sebenarnya benda yang sama daripada perkara yang berlalu daripada zaman sebelum Nabi, ketika zaman Nabi, sedang berlaku di zaman kita. Zaman tu ada 3 berhala yang cukup terkenal dan cukup besar. Kalau kita buka dalam surah An-Najm, kita akan lihat Allah firman berkaitan 3 berhala ni. Allata wal Uzza wa manata thalithatal ukhra. Yang pertama apa dia? Lat. Yang kedua apa? Uzza. Yang ketiga apa? Manata. 3 berhala ni semua kat Mekah dah. Lat dekat mana? Mekah, kat Kaabah. Berhala Lat dekat Kaabah. Manata dia berada di kampung yang bernama Al-Muraisi', Bani Khuza'ah, yang mana sekutu dia ataupun antara kabilah Bani Khuza'ah ada di kalangan ialah Bani Mustaliq. Kalau tuan-tuan pernah dengar perang Bani Mustaliq yang berlaku setelah peperangan Uhud, di kawasan kampung Muraisi' dekat Bani Mustaliq ada berhala besar juga, nama dia Manata. Dan berhala yang ketiga, berhala yang kedua Allah sebut dalam Quran surah An-Najm tadi apa dia? Uzza. Uzza kat mana? Nakhlah. Saya rasa saya pernah cerita berhala Uzza. Bila Nabi masuk tahun ke-10 Hijrah, ketika Nabi SAW mengepung tentera kota Mekah, Nabi menakluki kota Mekah, 8 penjuru, minta maaf pada tahun ke-8 Hijrah, 4 penjuru Nabi masuk. Semua penjuru masuk dengan aman kecuali penjuru Khalid Al-Walid yang diserang. Khalid Al-Walid masuk Islam, saya sebut tadi berapa hari bulan? 1 hari bulan Safar 8 Hijrah, bersama dengan Amru Al-As radhiyallahu taala anhu, abang pada Hisham bin Aus. Khalid Al-Walid masuk Islam 8 Hijrah bulan Safar. Penaklukan kota Mekah berlaku pada bulan Ramadan, 27 Ramadan 8 Hijrah. Maknanya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Khalid Al-Walid baru masuk Islam lebih kurang sekitar 7-8 bulan. Nabi dah lantik dia jadi amir, jadi ketua. Nabi tahu kemampuan Khalid untuk jadi ketua. Dan Khalid ialah satu orang yang cukup cerdik. Nabi tahu kebijaksanaan Khalid. Dan yang seterusnya, sifat yang seluruh pemimpin perlukan dalam anak buah. Apa dia? Taat. Kita kadang-kadang pergi interview, ada macam-macam soalan, ada macam-macam ujian. Yang bos nak tengok daripada pekerja tu cerdik nombor 2. Hak nombor 1 taat. Kalau dia cerdik tapi tak taat pun tak guna. Dia cerdik kan, tapi tak taat, ni masalah syarikat ni. Cerdik sangat pun masalah juga ni, tak taat ni. Sebab tu bos diperlukan taat. Dan Khalid ibn al-Walid ada sifat tu. Walaupun dia ni amir, dia sifat dia boleh jadi ketua. Ada masa yang sama, kalau dia jadi makmum, dia taat. Ni Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Apa dalil dia? Nabi perintahkan oleh Khalid pergi ke Nakhlah, hancurkan Uzza. Saya ingat dekat, saya pun dapat kitab Al-Atlas. Kitab Al-Atlas geografi elektronik min Sariyatin Nabi. Saya dapat kitab tu. Jadi saya dapat lokasi di mana Khalid ibn al-Walid pergi untuk hancurkan Uzza yang diperintahkan oleh Nabi pada tahun ke-8 Hijrah, bulan Ramadan, masa penaklukan kota Mekah.
Saya search location tuan-tuan, 91 km. Allah Akbar. Sampai lah tak pergi. Sebab benda tak ada apa pun kat situ. Yang tinggal hanya kawasan ditanda oleh sebahagian daripada ulama sirah. Khalid ibn al-Walid pergi atas perintah Nabi untuk apa? Hancurkan Uzzah. Khalid pergi. Sampai di sana Khalid mendapati ada 3 batang pokok yang mana telah dibina rumah. Pokok tu dalam rumah. Khalid perintahkan hancurkan rumah tu, tebang semua pokok tu. Selesai. Orang kampung yang ada kat situ bila tengok tentera Islam datang dengan Khalid bin Walid, maka menyerok. Akhirnya Khalid balik. Sampai jadi kota Mekah, Khalid bin Walid jumpa Nabi SAW. Nabi tengok je Khalid. Nabi kata, ya Khalid, irja'. Ma tasna'u syai'. Nabi kata, Khalid, patah balik. Kamu belum buat apa-apa lagi. Allah. Kalau kita, ya Rasulullah, kan dah suruh hancurkan, dah tebang dah 3 pokok. Kita suka explain. Nabi SAW kata dekat Khalid, irja'. Patah balik. Walaupun Khalid dah tebang 3 pokok, dah hancurkan rumah yang dikatakan itulah Al-Uzza, Khalid dengar, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Khalid patah balik. Sampailah dekat tempat tadi, Khalid dapati ada sekumpulan manusia yang sedang berada di keliling runtuhan bangunan dan pokok-pokok yang ditebang. Dan bila mereka nampak tentera Khalid datang, berlari balik maka naik atas bukit-bukit ni. Bila mereka lari naik atas bukit-bukit ni, maka menjerit ramai-ramai, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza, ya Uzza. Sehingga mana muncul, kata Khalid ibn al-Walid yang diceritakan dalam riwayat ni, muncul satu lembaga wanita berambut panjang yang telah menutup seluruh badan dia, yang mengambil tanah dan tabur atas kepala dia. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu baru masuk Islam berapa lama? Tak sampai 8 bulan, sekitar 8 bulan baru masuk Islam. Sebelum penaklukan kota Mekah, sebelum Nabi bagi misi untuk hancurkan berhala Uzza yang Allah sebut dalam Quran. Khalid ibn al-Walid dengan iman yang baru dibentuk daripada 8 bulan, keluarkan pedang dan terus tebah wanita tadi, dan Khalid balik bertemu Nabi SAW. Itu jin yang mereka sembah selama ini di sebalik daripada pokok 3 di dalam rumah. Itulah sembahan orang-orang dulu terhadap Uzza yang merupakan jin yang telah menyesatkan mereka. Khalid tebang. Khalid radhiyallahu ta'ala anhu balik dekat Nabi. Nabi tengok Khalid. Nabi kata, wahai Khalid, sekarang kamu dah buat tilkal Uzza, kata Nabi. Tu yang kamu tebah, itulah Uzza, jin. Tuan-tuan, Khalid baru 8 bulan masuk Islam. Macam ni iman dia. Kita dah puluh tahun masuk Islam, dengar bunyi pocong pun risau lagi. Pocong, langsui, macam-macam benda. Kadang-kadang tak ada pun rasa macam ada. Rasa tumpang dah nak kereta. Rasa tumpang nak kereta, nak tengok side mirror pun takut. Nak tengok apa nama cermin tengah, takut-takut kot dekat belakang. Oh, lalu setelah kubur pula. La haula wala quwwata illa billah. Puluh tahun dah punya iman ni. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Tuan-tuan, bagaimana iman mereka dibentuk dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaib sahabat ridwanullah ajma'in. Sayyidina Hisham bin As radhiyallahu taala anhu dengan perintah Nabi bersama dengan para sahabat berhijrah ke bumi Habsyah, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kerinduan dan kerisauan. Sampai di Habsyah, mereka bukan duduk saja, walaupun di bawah perlindungan Raja Najasyi yang melindungi mereka ketika itu, yang memberikan tempat tinggal kepada mereka, yang melayan mereka. Mereka bukan duduk saja, mereka ialah para sahabat dan mereka da'i. Sebab tu tuan-tuan, apa natijah sahabat duduk Habsyah? Najasyi masuk Islam. Najasyi masuk Islam. Walaupun ambil masa. Sebab tu dakwah ni kerja kita, hidayat kerja Allah. Tak bukan bermakna dakwah ni mesti jumpa orang, pegang tangan, cakap masa tu juga. Dakwah ialah dengan nur, cahaya, ikram, memuliakan orang yang didakwah. Jangan benci dia, tapi benci dosa yang dia buat.
Kesilapan orang yang nak berdakwah bila dia membenci yang dosa dan dia benci orang yang buat sekali. Nabi mengajarkan para sahabat ridwanullahi ajma'in memuliakan orang Islam kerana iman yang ada dalam hati mereka. Kesian orang kafir kerana hidayat. Kita kena usaha masuk dalam hati jiwa mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt di dalam kitab dia Manhajus Sawi. Syekh Abdul Qadir ni tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani ni, dia ni waliullah. Dia da'i. Dia kalau berdakwah, dia ni bukan orang yang petah bercakap. Dia bukan orang yang fasih. Arab dia bukan fusahah, luknah. Dia kalau cakap dia ada pelak-pelak dia. Kita kalau orang Malaysia, orang Melayu cakap bahasa Inggeris, Kota Baru, I'm not going to the house. You know why? Because this is my village. Dia punya bahasa Inggeris tu grammar betul. Grammar betul. Dia cakap bahasa Inggeris grammar betul. Tapi slang Kota Baru tu tak hilang. Dulu Zul Yahya cakap bahasa Inggeris, cerita apa saya tak ingat, tapi saya ingat dialog tu. Dia kata, don't sangka clear water got no boya. Zul Yahya. Tuan-tuan, dia cakap Inggeris tapi slang dia bunyi. Tuan-tuan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau bercakap bahasa Arab dia ada slang, ada pelak sikit. Tapi disebut oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt dalam Minhajus Sawi, setiap kali Syekh Abdul Qadir buka mulut bercakap, orang mesti menangis. Ramai yang mendengar kalam perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nur perkataan, percakapan. Bahkan sebahagian kata kadang-kadang Syekh Abdul Qadir baru bercakap, saya jumpa mak saya, menangis dah semua. Padahal baru cakap sikit orang menangis dah, kerana nur cahaya keikhlasan dakwah yang hadir daripada lubuk hati Syekh Abdul Qadir menyebabkan umat ni diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak dia Abdul Razak, anak Syekh Abdul Qadir balik daripada pengajian, Syekh Abdul Razak minta izin, ayah kalau izinkan boleh tak saya nak bercakap, nak bagi bayan, nak bagi tazkirah pada orang ramai. Bahkan diizinkan oleh Syekh Abdul Qadir. Anak dia ni orang alim, fusahah Arab dia, fasih lisan dia. Bila mula berdakwah dengan orang-orang ramai, maka dia mempercantikkan bahasa, memperindahkan perkataan. Orang terpegun dengan kecantikan bahasa, orang suka dengan keindahan perkataan dia. Tapi bila dia habis dia berkuliah, berceramah, orang kata, ayah kamu tak ada ke kami nak dengar dia bercakap? Sebab apa? Kesan yang hadir bukan daripada kecantikan perkataan, tetapi daripada nur cahaya agama, daripada amal dan ketakwaan daripada Allah. Sebab tu kita semua da'i. Macam mana nur perkataan nak sampai pada hati umat ni kalau zulumat dalam jiwa kita belum disempurnakan? Sebab tu perkataan Nabi SAW masuk dalam hati umat ni. Tinggal orang-orang yang belum Islam, yang tak beriman, meletakkan di depan mereka penghadang, sehingga kan cahaya hidayat tu tak tembus masuk dalam hati mereka. Dihalang keegoan mereka, dihalang dengan segala kebencian mereka dengan Nabi. Mereka meletakkan kebencian tu di depan, kebenaran di belakang. Ini orang Quraisy. Hisham bin As bersama dengan Ja'far At-Tayyar, bersama dengan Uthman ibn al-Affan, mereka ialah orang yang bergerak ke Habsyah. Mereka berdakwah di Habsyah. Akhirnya kesan Najasyi memeluk Islam. Bahkan Nabi sendiri telah salat jenazah gaib untuk Najasyi. Najasyi ialah orang yang paling gembira bila Nabi melangsungkan perkahwinan dengan Sayyidatuna Ummu Habibah. Siapa dia Sayyidatuna Ummu Habibah? Sayyidatuna Ummu Habibah ni anak Abu Sufyan. Abu Sufyan siapa dia? Abu Sufyan ni ialah pembesar Quraisy yang telah membenci Nabi dan berperang dengan Nabi sejak pada perang Badar sampailah dia masuk Islam tahun 8 Hijrah. Tuan-tuan, Abu Sufyan bila dapat tahu yang Nabi menikah dengan anak dia, patutnya kita, kalau orang kita tak suka menikah dengan anak kita,
Agak-agak apa perkataan kita? Kita marah, kita akan tak puas hati, kita akan keluar perkataan-perkataan bukan-bukan. Abu Sufyan ni memerangi Nabi ni. Tiba-tiba dapat berita anak dia, Ummu Habibah radhiyallahu anha, menikah dengan Nabi. Menikah pula Nabi di Madinah. Ummu Habibah dekat Habsyah, PJJ, pernikahan jarak jauh. Walimatul Uruth dilakukan di dalam istananya Raja Habsyah. Istana Najasyi itu tempat kenduri kahwin Rasulullah. Pengantin lelaki kat Madinah. Tuan-tuan, Abu Sufyan dapat berita Nabi menikah dengan anak dia. Apa kata Abu Sufyan? Aku bangga, dia kata, kalau orang yang menikah dengan anak aku Muhammad. Allah. Mereka tahu Nabi betul, mereka tahu Nabi berada di jalan yang benar, tapi kerana keegoan mereka, kerisauan, kehilangan dunia menyebabkan mereka menghalang dari mereka daripada menerima Islam. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu, para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka berada di Habsyah dalam kerisauan. Tu saya nak baca sikit daripada kitab yang ni. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi saya duk promote kitab ni, kitab Sirah Teragung Adi Azhar ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube, kadang-kadang keluar dia punya advertisement tiba-tiba muka saya pasal kitab ni. Tapi hari ni baru saya dapat kitab ni. Saya suka nak baca keadaan ketika mana Nabi berada di Mekah, orang Islam termasuklah Hisham yang kita baca ni berada di Habsyah. Apa yang berlaku di kota Mekah dan bagaimana keadaan dakwah Nabi ketika sebahagian orang Islam berada di Habsyah. Setelah 100 orang Muslim berhijrah ke Habsyah, Nabi SAW dan pengikutnya terus berdakwah di Mekah. Pada satu hari pada bulan Ramadan, tahun yang sama dengan peristiwa hijrah, baginda pergi ke Masjidil Haram. Di sana pembesar kaum Quraisy sedang berkumpul. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, menyebabkan pembesar Quraisy terperanjat dan tidak menduga Muhammad berani melakukan itu. Orang ramai tengah berkumpul ni, tengah kemuncak ni, dah 13 tahun ni buat dakwah, tiba-tiba Nabi duduk di tengah-tengah mereka. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm, dan ia merupakan kali pertama kaum musyrikin mendengar ayat Al-Quran, yakni khusus, yakni daripada depan Nabi, dan ayat daripada surah An-Najm Nabi baca semua. Sebelum ni Nabi tak baca depan orang Quraisy, Nabi tak baca secara berdepan ramai-ramai macam tu. Ada tak sahabat pernah buat? Ada. Sahabat ni dipukul teruk. Siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orang pertama di kalangan sahabat yang baca Quran depan orang ramai di kalangan orang Quraisy. Apa orang Quraisy buat? Pukul dia. Surah apa yang dia baca? Ar-Rahman. Walaupun perkataan yang indah, nur cahaya Al-Quran menyebabkan mereka terpegun. Abdullah bin Mas'ud baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Mula-mula mereka kata indah, cantik perkataan. Bila mereka sedar tu Quran, mereka pukul Abdullah bin Mas'ud depan, belakang, kiri, kanan sampai pingsan. Para sahabat telah angkat dia dan masuk dalam rumah, dibawa ke rumah Arqam ibni Abi Arqam, terjaga Abdullah bin Mas'ud. Bila terjaga, perkataan pertama yang Abdullah bin Mas'ud sebut apa dia? Mana orang-orang musyrikin tu? Mana orang musyrikin tu? Maka para sahabat kata, wahai Abdullah, kamu dah buat dah apa yang kamu nak buat, dah cukup dah. Wallah, kata Abdullah, kalau kalian nak aku pergi baca lagi. Sungguh sekarang ni orang-orang musyrikin tu begitu kecil di depan mata aku, kata Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan, mereka memperdengarkan Al-Quran di depan khalayak ramai, tapi umat ni baca Quran sendiri pun tak lepas. Baca Quran sendiri pun tinggal-tinggal. Kadang-kadang baca, kadang tak baca. Quran bukan ikut mood kita. Quran ialah cahaya yang patut kita baca hari-hari. Tuan-tuan,
Nabi baca surah An-Najm daripada mula ayat pertama. Orang Quraisy yang sedang melihat keadaan Nabi, kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terkejut sebab berani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di depan mereka, sedangkan ketika itu mereka sedang merencana untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi baca, tuan-tuan, tak ada seorang bergerak, terpegun mereka. Bacaan surah tersebut amat indah, agung dan menawan serta tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Para pembesar Quraisy yang mendengarnya terpegun dan diam seribu bahasa. Bibir mereka keluh, lidah mereka membeku kaku, sambil kepala mereka tertunduk dan keangkuhan mereka mula lenyap seketika. Dinding telinga mereka yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba seolah-olah terbuka lebar dan membuatkan mereka hanyut dalam irama lantunan ayat Al-Quran. Tanpa mereka sedari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat yang terakhir. Bunyi ayat itu makin membuat jiwa dan hati mereka membumbung tinggi ke angkasa luas yang tidak bertepi. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budun, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Tuan-tuan, surah An-Najm ialah surah yang mana hujung dia sujud tilawah, sujud sajdah. Jadi kalau kita baca surah ni, baca Quran, habis kita sujud, macam mana sujud kita dalam surah sajdah. Kita baca sajada wajhiya lilladzi sampai habis. Ataupun kalau kita ada urusan, maksudnya tak boleh nak sujud, maka kita ganti dengan tasbihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tiga kali. Tuan-tuan, orang-orang Quraisy dengar Nabi baca ayat ni, terpegun mereka. Nabi habis saja baca perkataan ni, setelah selesai membaca ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus rebah sujud. Nabi terus rebah, Nabi sujud. Melihat hal itu, mereka semua turut sujud, mencium tanah sehingga tidak ada seorang pun daripada mereka yang mampu menahan diri untuk tidak turut bersujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahumullah. Tuan-tuan, setelah tak lama mereka sujud, mereka mula sedar apa yang mereka buat, dan mereka tak mahu siapa tahu keadaan itu berlaku. Namun peristiwa ini tersebar cepat ke seluruh penjuru Mekah dan mereka telah dikecam oleh teman-teman mereka. Maknanya siapa yang ada dalam malam tu, yang dengar bacaan tu, yang sujud sama-sama Nabi masa tu, kawan-kawan lepas tak dengar, kata apa hampa ni, kata lawan sangat Muhammad. Bila Muhammad baca Quran, hampa pun ikut sujud sekali. Tuan-tuan, jadi mereka bila macam tu dikeji, dan orang musyrikin yang lain yang telah fitnah mereka, mengatakan mereka telah bersujud. Akhirnya mereka buat apa? Mereka telah mengalihkan perhatian orang ramai. Mereka kata, bukan, kami bukan sujud dekat Tuhan Muhammad tu, kami sujud kepada Al-Gharnik, kepada Al-Gharnik, berhala yang mulia yang kita minta syafaat tu. Tetap juga tak dapat hidayah, tuan-tuan. Sebab hidayah milik siapa? Allah. Kita sambung sikit cerita Hisham lepas azan, insya-Allah. Kita azan dulu, kita sambung sikit dalam cerita Sayyidina Hisham Al-As, bagaimana kesyahidan dia, insya-Allah. أشهد أن محمدا رسول الله
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit lagi berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di zaman kesyahidan Sayyidina Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, tadi kita bergerak pergi ke Habsyah, di mana Sayyidina Hisham telah berhijrah di sana bersama dengan sahabat-sahabat di atas perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang orang-orang Quraisy bersujud tadi sampai ke Habsyah, sehingga kan orang-orang Habsyah yang mai berdagang dekat Mekah masa tu bawa balik berita kata orang Mekah semua masuk Islam lah. Sebab apa? Sebab peristiwa semua orang sujud dengar surah An-Najm yang telah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berita tentang keislaman orang Mekah ni sampai ke telinga para sahabat ni, lagi bergoncang hati mereka nak balik kampung. Seronok mereka, menang dah kita. Dengar pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah, sahabat akan berhijrah meninggalkan Mekah pergi ke Madinah. Dengar pula ni Umar radhiyallahu anhu yang sebelumnya telah masuk Islam. Tuan-tuan, peristiwa-peristiwa besar macam ni sampai kat telinga mereka, yang menjadi sebab sebahagian besar pada mereka rasa nak balik sangat ni. Termasuklah Sayyidina Hisham bin Al-As. Akhirnya dia balik. Padahal sebelum tu abang dia mai ambassador yang dihantar oleh orang Quraisy untuk bawa balik orang-orang yang berhijrah di Syam, di Habsyah. Utusan yang dihantar bawa hadiah untuk rasuah Raja Najasyi bawa balik orang-orang Islam. Siapa dia? Amru al-As. Semua orang yakin Amru al-As ni dengan kepandaian berpidato dia mesti dia boleh bawa balik dia. Tetapi peristiwa yang berlaku perdebatan di antara Amru al-As dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, akhirnya Amru kalah teruk. Perdebatan dua sesi. Sesi yang pertama Amru kalah teruk. Amru request sesi yang kedua. Sesi yang kedua Amru saja nak memalukan orang Islam dengan keyakinan orang Nasrani ketika tu. Orang Nasrani ketika itu menganggap bahawa Nabi Isa tu anak Tuhan. Dan bila Amru al-As kata, wahai Najasyi, cuba tanya mereka orang Islam apa kepercayaan mereka kepada Isa. Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam, menceritakan bagaimana keadaan Nabi Isa alaihissalam daripada perjalanan ibu dan Sayyidatuna Maryam alaihissalam, sehingga surah Maryam telah menyebabkan menangis Najasyi, dan Najasyi kata apa yang dikatakan oleh Amru berkenaan dengan Nabi Isa sikit pun tak terpesong daripada apa yang mereka faham, melainkan seperti mana satu lubang jarum. Ikhtilaf sikit satu lubang jarum.
Akhirnya Najasyi kata Amru balik lah. Tapi sempat juga Ja'far kata, wahai Raja Najasyi, Amru suruh Tuan tanya kami apa kepercayaan kami tentang Nabi Isa. Sekarang ni cuba tanya pula apa kepercayaan dia tentang Nabi Isa. Allah, langsung tak boleh jawab. Orang Quraisy percaya apa Nabi Isa? Tolak tahu. Tuan-tuan, malu Amru al-As ketika tu. Didakwahkan Najasyi, akhirnya balik dengan perasaan malu tu lah. Akhirnya menyebabkan dia telah datang balik pada tahun ke-8 Hijrah, jumpa Najasyi. Najasyi dakwah dia masuk Islam, dia balik bertemu dengan Khalid al-Walid, sama-sama pergi masuk Islam. Ini Amru al-As. Adik dia Hisham dah masuk Islam awal. Keadaan mujahadah bila Hisham balik mendengarkan orang Islam telah beriman disebabkan semua pakat sujud, disebabkan surah An-Najm, sampai saja di kota Mekah ditangkap oleh bapa dia Wa'il, ditangkap oleh siapa dia? Amru, abang dia. Dipenjaralah rumah. Duk sekali dengan siapa? Dengan Hisham juga. Hisham bin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hisham bin Mughirah, Hisham bin Umar bin Hisham, Ayyash bin Hisham. Mereka ni dipenjara sekali. Kisah kehidupan mereka sedih sebab ketika sahabat berperang kat luar, menyampaikan dakwah kat luar, mereka habiskan masa dalam penjara. Mereka dipenjara oleh keluarga mereka. Sampai bila? Sampailah Hisham dapat meloboskan diri dia pada tanggal sebelum daripada peperangan Khandaq, dia bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ayyash telah lambat dibebaskan bila? Lepas perjanjian Hudaibiyah. Tak boleh bergabung ke Madinah dengan Nabi, dia telah bergabung dekat mana? Di Umluj dengan Abu Bashir. Terbentuk satu kumpulan para sahabat yang masuk Islam lepas perjanjian Hudaibiyah. Satu kumpulan yang tak tahu di mana kedudukan mereka, yang akhirnya orang Quraisy telah minta Nabi panggil mereka balik. Ini satu kumpulan yang lain, yang akhirnya ketua mereka Abu Bashir telah meninggal dunia di Al-Ais dalam perjalanan balik dari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, peristiwa yang panjang berlaku di sekeliling keadaan ketika Nabi bermujahadah untuk menyampaikan agama. Hisham bila dapat bergabung dengan Nabi, itulah kebahagiaan dia. Tak ada satu perang yang Nabi ikut lepas daripada itu Hisham mesti bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Hisham terus berjuang di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehinggalah di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Hisham telah bergerak di bawah pimpinan tentera abang dia dan Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Ke mana? Ke Rom, menyerang Rom, ke Yarmuk, menuju ke atas. Sehinggalah sampai ke satu peperangan. Sayyidina Khalid bin Ma'adan berkata ketika Rom ditakluk dalam perang Ajnadin. Perang Ajnadin ini berlaku kat mana? No, Palestin. Peperangan yang melibatkan sekitar 15,000 para sahabat. Sebahagian kata 20,000 para sahabat daripada pandangan Al-Wajidi. Tentera musuh dikatakan sekitar 90,000 berdepan dengan mereka. Dan peperangan ini telah mengorbankan sekitar 600 orang para sahabat ridwanullahi ajma'in. Tuan-tuan, peperangan yang dahsyat di Ajnadin, mereka diasak sampai ke satu kawasan yang sangat sempit, yang tidak dapat dilalui oleh 2 orang, bahkan hanya 1 orang pada satu masa dapat melalui kawasan tersebut. Pahlawan Rom terpaksa dipaksa untuk bertempur, dan kaum muslimin dapat memerangi mereka, dan mereka pun terpaksa maju dan menyeberangi tempat itu. Tuan-tuan, dalam keadaan kucar-kacir peperangan tu, di waktu itulah dikatakan Hisham radhiyallahu anhu bin Al-As maju ke depan lalu menghadapi tentera Rom, sehingga akhirnya ia telah gugur dan syahid dalam perang Ajnadain. Peristiwa ini terjadi pada permulaan kepemimpinan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu pada tahun ke-13, bukan 13 Hijrah, ini pada tahun ke-13 lepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada tahun ke-13 lepas kewafatan Nabi. Tengok balik sebab tahun 13 Hijrah dia tulis kat sini. Kena betulkan insya-Allah. Saya minta maaf tuan. Silap betul-betul. Bukan tahun ke-13 kewafatan Nabi, memang tahun ke-13 Hijrah kerana Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Sayyidina Umar dilantik menjadi Amirul Mukminin pada tahun ke-13 Hijrah. Betul-betul. Tahun ke-13 Hijrah, pada penghujung masuk tahun ke-14 Hijrah, selesai peperangan Yarmouk, masuk ke peperangan Ajnadin. Minta maaf Tuan Haji. Peperangan Ajnadin berlaku jurus selepas kemenangan Islam dalam peperangan Yarmouk. Perang Yarmouk, Khalid ibn al-Walid memimpin, dan perang tu pun hampir orang Islam berundur, tapi dengan kekuatan iman para sahabat maka telah maju ke depan. Selesai perang Ajnadain, maka Islam telah menguasai seluruh Rom. Kemudian tentera Islam diminta untuk bukan balik ke Mekah, bukan balik ke Madinah. Kita kalau selesai misi, okey kot balik kot, katalah. Tuan-tuan, agama ni tak berhenti perjuangan dia sampai bila? Sampai kita mati, orang lain pula sambung perjuangan tu. Ada orang kata selesai dah, aku mati dah, selesai dah perjuangan agama. Tak, kita yang selesai. Agama belum lagi. Sampai bila agama ni selesai? Sampailah kita semua balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dunia dihancurkan, maka hari ketika mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita untuk menyempurnakan segala amalan kita, hari itu baru selesai. Agama ni takkan selesai sehingga dunia ni kiamat. Sebab tu Khalid ibn al-Walid selesai je perang Ajnadin, gaya nak balik dah. Sayyidina Umar hantar pergi mana? Parsi pula. Bergabung pula dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kat Parsi. Sebab tu Khalid ibn al-Walid ni tuan-tuan, dia, sebab tu kita tuan-tuan minta maaf, sahabat, mereka sahabat bukan semua ulama'. Sebab tu ada ulama' di kalangan para sahabat, dan bukan semua sahabat adalah ulama'. Dan sahabat yang ulama' ni sebenarnya tak sampai 15 orang yang ulama'. Hafizul Quran ramai. Khalid ibn al-Walid bukan ulama', dan Khalid ibn al-Walid bukan hafizul Quran. Tetapi Khalid al-Walid ialah sahabat yang sangat aula, yang Nabi gelar dengan Saifullah, as-suyuf min suyufillah. Ini Khalid ibn al-Walid, pedang yang terhunus di jalan Allah. Ini Khalid ibn al-Walid. Dia antara contoh terbaik kita semua. Maknanya nak jadi da'i ni, jangan tunggu jadi alim, jadi ulama'. Nak jadi da'i ni, jangan tunggu jadi hafizul Quran. Saya tak hafal Quran, da'i apa? Khalid al-Walid Quran tak hafal. Khalid al-Walid pun bukan alim di kalangan ulama'. Pernah sekali fatwa, para sahabat telah tegur, Khalid al-Walid telah keluarkan satu fatwa. Dia kata arak bukan najis, boleh mandi dengan arak. Khalid al-Walid keluarkan fatwa ni, dan para sahabat ridwanullahi ajma'in tegur dia. Dia kata tak betul itu ya Khalid, tak betul itu. Maka Khalid al-Walid telah bertaubat, minta maaf. Sebab apa? Khalid al-Walid bukan ulama'. Dia keluar benda, fatwa yang salah, ditegur oleh para sahabat, dan dia bertaubat. Ini Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu. Maka ni dalil tuan-tuan, kita semua, tuan-tuan, kita semua tak payah tunggu jadi ulama' baru nak buat dakwah. Tak payah tunggu nak hafaz dulu Al-Quran baru dia buat dakwah. Dan dakwah tak memerlukan kepetahan perbicaraan, perkataan. Dakwah cuma memerlukan kerisauan dan keikhlasan. Kerisauan dan keikhlasan ini kunci dalam dakwah. Sebab tu ada orang dia tak bercakap banyak pun, tapi ikhlas perkataan dia. Tak fasih pun, gagap pun, tapi ikhlas perkataan dia. Orang dengar, termenung panjang, berubah, bertaubat kerana dia. Ada orang yang macam tu Allah bagi kat dia. Tentang sebab tu Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu ialah antara rantaian da'i di kalangan para sahabat yang mana dia pernah menangis pegang mushaf Quran letak atas kepala dia. Sebab apa? Dia kata, wahai Al-Quran, sungguh aku telah gagal menyempurnakan hakmu. Sebab apa? Dia tak dapat nak hafal Quran kerana kesibukan di dalam peperangan demi peperangan. Dan Khalid ibn al-Walid, dialah orang yang menjadi sebab kita semua boleh baca Quran. Kerana perjuangan dia, kerana susah payah dia, kerana segala apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Khalid ni tuan-tuan menikah kat medan perang kan. Punyalah dahsyat kesibukan dia. Menikah dalam medan perang, harap mati syahid. Macam mana mati Khalid lah kali? No, Khalid meninggal dunia kat Syria.
ketika hampir meninggal dunia suruh didudukkan. Khalid Al-Walid minta dia didudukkan, Khalid didudukkan. Ketika mana Khalid Al-Walid didudukkan, tuan-tuan, Khalid Al-Walid tunjuk habis ni, tengok ni, tengok. Adakah mana-mana kawasan di tanganku, di badanku, depan dan belakang, melainkan semua ni ada kesan panah, pedang dan tombak. Aku harapkan aku syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi nampaknya hari ni aku akan mati atas katil seperti mana unta betina mati. Malu dia. Dia kena penyakit taun. Dia kena penyakit taun amwas. Ketika mana merebaknya penyakit taun di Syam ketika tu, Khalid bin Al-Walid minta didudukkan. Dia tak mau mati, terbaring, tertidur. Maka akhirnya takdir Allah, nyawa dicabut dalam keadaan diduduk dia, dalam terduduk dia, dalam keadaan tak berbaring dia. Dan Khalid tetap dikira syahid, kerana siapa yang meninggal dunia tahun zaman tu semua dikira syahid. Cuma Khalid tak syahid di medan perang. Itu yang merosingkan dia. Sahabat kata, Khalid masa pergi perang Mu'tah bawa 10 bilah pedang, 10 bilah pedang patah semua masa perang Mu'tah. Dia balik, dia masih hidup, dia tak patah. Sebab apa? Dia as-suyuf min suyufillah. Dia daripada pedang-pedang Allah. Yang patah pedang Khalid. Khalid takkan patah sebab dia pedang Allah. Pedang Khalid boleh patah sebab dia pedang Khalid. Khalid tak boleh patah sebab dia pedang Allah. Memang kalau Khalid patah, orang akan kata kami telah patah ke pedang Allah. Mustahil. Tuan-tuan, satu pedang telah pun Allah ambil di zaman Nabi. Hari ni kita semua kena bangkit jadi pedang. Bangkit jadi pedang. Mudah-mudahan jangan siapa-siapa di kalangan kita, termasuk saya cakap ni, patah belakang. Biar pedang kita patah, jangan iman kita patah, jangan kita patah. Moga-moga kita yang terhunus membela agama menjadi sebab orang lain dapat kebaikan dan hidayah disebabkan kita semua, insya-Allah. Semoga sikit perkongsian kita daripada kisah sahabat yang bernama Sayyidina Hisham bin Al-As radhiyallahu anhu pada malam ni menjadi motivasi untuk kita makin mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bangun berjuang di atas jalan agama. Jangan jadi orang yang hanya melihat agama bangun tapi duduk tepi. Tuan-tuan, gerabak kereta api sedang bergerak, kepala depan tu Nabi SAW, ekor dia masih berjalan di zaman kita. Jangan tak naik, tuan-tuan. Jangan tak naik. Takut-takut ekor tu pun terlepas ke depan, kita tak sempat nak naik. Jadi skru pun tak apa, sebab skru pun sampai, tuan-tuan. Jangan tak jadi, jangan naik pun tidak, jangan tak jadi apa. Naiklah skru perjalanan agama ni supaya akhirnya destinasi kita sama dengan Nabi SAW ke akhirat ni, insya-Allah. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan maupun sekalian anda terkasar bahasa, tersilap bicara dalam penyampaian. Minta maaf sebelum saya tutup dan doa ni. Saya nak iklan sikitlah, insya-Allah bulan 2 ni saya akan buat lagi camp remaja pelajar, camp The Art of War. Yang lepas ada kita punya ni masya-Allah adik mai hari tu. Kita akan buat. Kalau dia mai lagi dia tahu dah lah. The Art of War 5.0. Hari tu 4.0. Seronok dia perang Al-Lanun. Kita akan buat pada 16 hari bulan, 17 hari bulan, 18 hari bulan Februari ni, insya-Allah. Cuti sekolah lagi. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang ada anak-anak umur 9 sampai 17 tahun, kita alu-alulah untuk pergi ke camp ni, insya-Allah. Kalau suruh baca silsilah Nabi sampai Adnan, ingat lagi tak? Tuan-tuan semua hari tu pergi, semua kena hafal Muhammad bin Abdul Muttalib sampai Adnan. Kalau pergi pula kita hafal ke bawah pula. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Taala terima kita, insya-Allah. Kita doa sikit, moga amin tuan-tuan pada malam ni Allah Taala terima doa kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami, ya Allah, seperti mana dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, ya Allah. Banyak dosa yang kami buat, ya Allah. Tutup aib kami, ya Allah, depan saudara-saudara kami. Tutup aib saudara-saudara kami depan kami, ya Allah. Kami risau kalau kami mati dengan keaiban-keaiban yang terbuka ni, sehingga akhirnya Kau bentangkan keaiban ini di akhirat di depan orang. Kerana kelemahan kami yang sibuk menyebarkan aib orang atas muka bumi ni, ya Allah. Kau tutuplah aib kami, ya Allah, dunia dan akhirat, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Kami tak pandai bercakap, Kau betulkan perkataan kami, ya Allah. Kami tak pandai berakhlak, Kau betulkan akhlak kami, ya Allah. Seandainya kami terkasar dalam keadaan bersama dengan umat, ya
wahai Allah kau jadikan kami akhlak lembut supaya umat ni hadir dan mengenal agama ni wahai Allah. Dulu Nabi telah berjuang, Nabi telah banyak bersabar untuk umat ni wahai Allah. Hari ni Nabi telah wafat dan tinggalkan kami wahai Allah. Cuma akhlak tu kadang-kadang belum sempurna dalam jiwa kami malu dengan kau wahai Allah. Tolong wahai Allah jadikan kami pada yang hadir setiap malam ni, semua yang melihat yang berada dalam majlis ni wahai Allah, menjadi asbab orang datang pada agama dan penyejuk mata kekasih kami ya Rasulullah wahai Allah. Himpunkan kami sebenarnya kau telah himpun kami dalam majlis ilmu ni. Himpunkan kami seluruhnya di negeri akhirat dalam syurga paling tinggi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba Kau wahai Allah. Wahai Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab ni, bulan Syaban, dan sampaikan kami pada Ramadan nanti wahai Allah. Wahai Allah, dalam keadaan kami sedang melalui kehidupan Malaysia di aman ni wahai Allah. Kau uji saudara-saudara kami di Palestin wahai Allah. Tolonglah wahai Allah, menjelang masuk Ramadan ni Kau hadirkanlah keamanan pada mereka, kemenangan pada mereka wahai Allah. Wahai Allah, Kau hancurkanlah musuh-musuh yang bermusuh dengan agama ni wahai Allah, sehingga kan akhirnya mereka telah hancur sehancur-hancurnya wahai Allah. Seandainya ada peluang hidayah untuk masuk dalam hati mereka wahai Allah, Kau bagilah hidayah kepada mereka, menjadi asbab mereka menjadi pembela agama ni juga wahai Allah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa wahai Allah. Hidayah ni Nabi doa untuk umat ni, kami doa wahai Allah. Apa Nabi SAW minta jauh daripada umat ni wabak, penyakit, bala, bencana, permusuhan, pergaduhan, angkat dan jauhkanlah daripada umat ni wahai Allah. Kami tak pandai nak doa wahai Allah. Apa Nabi SAW minta itu kami minta wahai Allah. Wahai Allah, dekat kami yang sakit wahai Allah, kesembuhkanlah. Ada diuji masalah rezeki Kau lapangkanlah, ada diuji masalah hutang Kau langsaikanlah, ada diuji masalah rumah tangga Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.